Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bi suhubil asar. Alam semuanya gelap dan sesungguhnya yang meneruskannya ialah kebenaran Allah yang hak padanya. Maka siapa yang melihat alam tetapi tidak dapat menyaksikannya padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau selepasnya, maka sesungguhnya tertutup mata hatinya daripadanya dan cahaya matahari makrifah terlindung daripadanya oleh awan kabus kezaliman kesang-kesang makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, peri pentingnya Allah cipta manusia ini bermula daripada ayat yang pertama yang Allah turunkan, bahawa harakatul akal perlu sentiasa kita lihat, kita baca, kita tafakur, kita jaga. Sebab itu dalam Islam kita tengok banyak sangat ayat berakhir dengan afala ta'qilun, afala yanzurun, afala yatafakkarun dan seumpamanya. Semuanya nak suruh kita guna akal kita. Kita fikir, kita kaji, kita tekung, akhirnya kita nampak. Sebab itu bila ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa maknanya walaupun kita baca nama Bismillahirrahmanirrahim, Bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi Allah ceritakan bahawa Dia yang menciptakan manusia. Walaupun kita tak nampak, tapi kita nampak melalui ilmu, melalui basiriyah, melalui makrifah, dan kita tahu. Jadi kalau kita tengok sesuatu tu, kita akan tengok sesuatu dalam bentuk yang gelap, yang seolah-olah tak nampak apa satu. Itulah keadaan dunia ini. Dunia ini, alam ini semuanya gelap. Tetapi yang mencahayakannya adalah datangnya kebenaran Tuhan yang hak padanya. Jadi kalau kita tengok, kita akan faham. Contoh, bila kita tengok sesuatu tu, pada masa itu kita akan rasa sesuatu itu biasa. Tetapi dengan berlakunya perubahan-perubahan kehidupan, maka di situ kita akan faham. Kita keluar rumah, kita tengok kereta. Kereta tu kereta kita. Jadi kita faham tu kereta. Tapi selepas daripada tu, kita keluar lagi, kita tengok kereta tu beralih dah. Tempat lain dah pula. Kita tak nampak, tapi kita faham ada orang alih kereta tu. Isteri kita, anak kita, kawan kita. Tapi kita tak nampak. Tapi kita tahu, oh ada orang alih kereta ni. Alam ni begitu juga. Kalau kita tengok, takkanlah kereta nak alih pun ada orang. Tiba-tiba alam ni pagi-pagi matahari bergerak, tak ada yang menggerakkannya. Gelap malam, bulan muncul, tak ada yang menjadikan malam dan menggerakkan serta memunculkan bulan. Maka kalau hak kecil pun kita kena sabit adanya pelaksana, maka yang lebih canggih, lebih umum, lebih hebat, lebih gagah perkasa sudah barang tentu adanya Allah yang maha sebenar. Jadi masalah manusia pula, bila dia tengok ni, dia ada beberapa perkara. Kadang-kadang dia tengok tu, dia tak nampak apa-apa padanya. Sama ada padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau selepasnya. Maka orang yang macam dia tengok-tengok gitu, maka orang ini sebenarnya adalah orang yang telah tertutup mata hatinya dengan cahaya-cahaya dan dihijab oleh makrifah yang terlindung daripadanya oleh awan kezaliman ataupun kegelapan kesang-kesang makhluk. Maksudnya ialah
Orang suruh tengok, kita tengok. Saya selalu suka contoh masjid. Kita ambil satu masjid comel, masjid cantik, masjid lawa, masjid baru. Masjid comel. Kita akan masuk ke masjid. Kita akan masuk masjid, kita bawa anak kita seorang. Anak kita kecil, umur 4 tahun, 5 tahun. Bila dia masuk biasa. Dia tak rasa apa-apa. Sebab erti nilai di situ tak ada baginya. Dia tak tahu nilai apa-apa. Jadi dia masuk. Bahkan kadang-kadang dia tarik tangan abah dia. Nak ajak keluar, nak pergi beli aiskrim, atau nak ajak makan, atau nak ajak balik, sebab dia nak tengok TV dan nak main iPad dan seumpamanya. Sebab dia tak ada apa-apa. Nilai tak ada. Budak umur 4 tahun. Tapi kita bila kita masuk, dia tengok keadaan tahapan kita. Tahapan kita yang pertama, kalau kita tak ada apa-apa banyak maklumat, kita akan tengok zahir saja. Kita kata masjid itu besarnya, ya Allah. Lawanya, comelnya, ya Allah. Tapi sebab ilmu kita tak faham. Datang orang yang lebih faham pada kita. Orang faham ni banyak. Sama ada dia faham dari sudut jenis kapet. Bila dia masuk, dia akan tengok kapet. Oh, cantik kapet ni. Ni mesti kapet mahal. Saya pernah pergi di tempat orang jual kapet. Kalau jenis ni memang mahal. Dia kenal mutu kapet tu. Dan dia tahu kapet ni bukan ada biasa ni. Ni daripada luar negara ni. Dia akan tengok satu persatu. Ada orang pula, dia akan tengok dari segi cat. Dia kata cat ni bukan cat murah ni. Cat ni cat mahal ni, jenama yang hebat ni. Sebab saya tengok cara cat pun lain. Tukang cat pun cantik. Nampak tidaklah, kata orang, oh hebat. Orang yang tengok pula dari segi ukiran Allah. Dia kata ukiran ni macam ukiran Turki. Hebat. Dia puji satu persatu. Orang yang tengok pula mimbar. Dia kata mimbar ni mesti tukang kayu yang handal. Kalau tak, dia tak boleh ni. Ni cara awan larat lama ni. Ni hebat ni. Gini. Orang yang tengok lain lagi pula, dia tengok ni orang kontraktor buat ni hebat. Dia kata pandai. Lembut, halus. Orang yang hebat lagi, dia akan tengok, dia kata arkitek ni bijak. Desain ni adalah satu desain yang amat luar biasa. Tak pernah saya tengok. Saya pergi ke Timur Barat, saya pergi Turki, saya pergi ke Baghdad, saya pergi ke Syria, saya tak tengok orang buat macam ni. Ini mesti ni gabungan seni-seni ni. Jadi orang yang boleh seperti itu berdasarkan kepada ilmu dan makrifah. Maka begitu juga kalau kita tengok alam ni. Orang yang tengok alam ni, dia tahu, tengok Allah, dia rasa kehebatan Allah. Ataupun bila dia tengok lebih dalam lagi satu-satu objek alam ni, dia rasa Allah. Atau sebelum tengok sahaja orang kata, oh dia tahu dah. Atau selepasnya, macam-macam. Saya selalu sebut, saya kata ada keluarga, dia bagi tahu kepada anak dia 5 orang. Jom kita pergi ke Langkawi. Sekarang ni orang sibuk ke Langkawi, nak melancong. Jadi masa nak pergi tu, anak dia daripada umur 5 tahun sampailah umur 15 tahun. Jadi anak yang tak pernah pergi lagi tu, masa pergi tu baru tengok. Anak yang pergi tapi dia dah ada akal, dia pun tengok, dia pun rasa. Ada yang abang long ni sebelum pergi lagi, abah dia kata kita nak pergi di Langkawi satu hotel gini-gini, abah dia pernah pergi dah, terasa lalu dah, nampak dah. Ataupun selepas daripada itu, semuanya bila balik, puji, bagus. Tapi abang tahu dah ni, sebelum pergi dia puji dah. Jadi itu keadaan. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini ialah, kalau kaum sahaja kita nampak, maka sebenarnya kita hanya melihat zahir saja, tak ada apa-apa. Walaupun nampak pada matanya, tapi kita dihijabkan oleh adanya cahaya, akhirnya kita tak nampak. Dia manusia ni tuan-tuan, kalau terang sangat pun dia tak nampak.
Gelap sangat, terang sangat, lampu banyak, pakai spotlight. Hak semua stadion tu letak atas dalam bilik ni. Kita tengok mata kecil, tak nampak. Terang sangat. Sampai tak mampu. Kalau gelap sangat, sampai tutup habis gelap, tak nampak. Jadi, ibarat yang disebut oleh pengarang ini, oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari ialah, kenapa? Kerana tak nampak tu. Kerana cahaya Tuhan tu dengan cipta ni, akhirnya kita terlupa pada Tuhan. Kita tengok macam kita kata orang awam-awam bila tengok masjid cantik, dia terlupa dah arkitek ke kontraktor buat ke, tukang cat baik ke, dia terlupa. Yang dia tahunya, masya-Allah, hebatnya. Sebab kerana keindahan itu, siapa orang lupa? Siapa dia hak tukang buat semua sekali ni? Begitu juga makrifah yang mengelilingi seorang itu menyebabkan dia tak nampak dah. Kerana apa? Kerana kesang atau makhluk itu sendiri menyebabkan dia terpana dan dia terkagum. Kadang-kadang lah orang buat cerita dalam filem, tuan-tuan. Kita tengok cerita tu, orang kata sedap, seluruh dunia tengok sedap. Lepas tu gocoh antara hero dengan orang jahat. Menanglah orang hero ni, walaupun mula-mula nak kalah dah, gini menang. Kita pun sampai bubuh sekali semangat ni Allah. Kita dah tahu Syekh, sebenarnya dia action lepas depan kamera betul, lepas tu dia minum sama, gurau sama-sama. Kita terlupa bahawa di situ dia ikut skrip pengarah filem. Jadi kita Allah semangat ni. Jadi sebab apa? Sebab terlalu obses, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Dia boleh minum air sama, pergi ke syuting pun sama, naik kereta sama, lepas tu buat sama, pergi makan sama, gini-gini. Kita ke Allah jahat sungguh ni. 3 guni maki. Dan hak puji pula sama, Allah kata baiknya dia, bagusnya dia. Orang tu berlakon sebagai isteri misali, Allah baiknya dia, Masya Allah. Siangnya dia, suaminya teruknya gini-gini, salihahnya dia. Sampai tahap tu orang tengok. Tapi realiti hidup boleh jadi dia 3 kali dah cerah. Kita dah tahu. Hak ni buat lelaki pun sama, hak soleh. Dia ceramah keluarga bahagia gini-gini. Sedap kita dengar dia ceramah, kita tengok. Tak keingusi dengar Allah kata. Dia kata, saya alhamdulillah dah 9 orang dah saya menikah. Tinggal seorang hak ni. Kenapa? Pisah. Mungkin kerana pengalaman lama tu, tajribah tu, akhirnya dia boleh cerita. Tapi apa yang saya nak sebutnya, ini beza. Begitu juga kehidupan manusia ni. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya kita faham bahawa alam ni seolah-olah kalau kita tengok semata-mata alam, kita tidak tepat. Tapi kita kena tengok Tuhan alam, Rabb al-Alamin. Masa itulah langkahan kehidupan kita lebih sempurna, lebih betul, dan kita tidaklah melakukan banyak kelemahan-kelemahan. Wallahu a'lam.